Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Khabar? Ustaz? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Apa Selamat khabar? pagi. Alhamdulillah, selamat pagi. Apa Masya khabar? Allah. Okey, okey. Ustaz sihat dah? Alhamdulillah baik. Okay, minggu ni macam mana? Sibuk? Sibuk dengan Ah, kelas? Tak adalah sibuk kita susun-susun program-program gitulah. Sekarang dah mula buka PKP kan. Masya Allah. Dah longgar sikit. Alhamdulillah. Boleh pengajian-pengajian semua. Ramai Masya macam mana? Allah. Bisnes okey? Saya okey, Alhamdulillah. Sibuk jaga anak-anak kat rumah. Jaga anak. Oh, yalah. Oh, ni dah apa? Orang rumah dah pergi ni. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Belum berangkat, insya-Allah. Doakan selamat semua, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, baik. Jadi Ustaz, pagi ni Ya. jadi pagi ni kita sambunglah kita punya program kan setiap pagi Isnin. Alhamdulillah. Ni Isnin yang ke berapa ni Ustaz? Ustaz ingat tak? Betul lah. Isnin yang ke Keempat. berapa? Keempat. Yes, saja test je. Saja test Ustaz. InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Jadi hari ni kita berdua. Okey. Minggu lepas kita ada tetamu, tapi kali ni kita lah jadi tuan rumah, kita lah sembang, kita lah buat semua. Boleh. Kita layan lah pagi ni, insyaAllah. Dah ramai juga yang standby nak mengikuti program kita pagi ni, insyaAllah. ada? Dalam live Yeah, live. Sekarang live. Masya Oh, Allah. dah live Terima dah? kasih. Ya? Dah live dah? Dah live ni. Okay. Sebab dalam Zoom tak nampak kan? Dan Zoom tak nampak. Kita tengok gambar kita je. Tapi Baik. dekat Facebook dengan YouTube live, insyaAllah. Oh, okay. Boleh share kalau siapa yang dah tengah menonton pagi ni, Masya Allah, boleh tolong share, boleh tolong ajak lagi kawan-kawan yang mungkin tengah bekerja dari rumah ataupun memang perlukan pengisian pada pagi Isnin yang mulia ni. Masya Allah, kita nak ajaklah bersama dalam program Seluruh Mahabbah yang akan membincangkan topik hari ini, Mahabbah itu indah. Saya akan minta Ustaz nanti akan ceritakan apa tu mahabbah tu, perkataan dia, maksudnya apa makna sebenar perkataan mahabbah, insyaAllah. Tapi kita akan mulakan pagi yang mulia ni dengan Ustaz. Kita minta Ustaz Raja Ahmad Mukhlis memulakan doa, dan insyaAllah saya akan baca sebuah kasidah, dan insyaAllah lepas tu kita akan berjalan terus dalam program Seluruh Mahabbah. Boleh Ustaz? Baik, insyaAllah boleh. InsyaAllah limardatillah wal sunnati wal mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila masyayikhina al-kiram wa walidina wa walidihim amul jami' al-Fatihah. InsyaAllah saya akan membacakan sebuah kasidah yang ini kasidah yang awal-awal saya belajar lah ketika saya mula masuk dalam majlis mahabbah di tahun 2010 dulu. Kasidah ni bertajuk Inqila Zurtum, karangan Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi. Karangan Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi ni ketika menziarahi Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. In qila zurtu bima raja'tum ya akramal khalqi ma naqulu.
قلوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي رضا علينا عودي ليحضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود ثم الصلاة على النبينا وآله ركع السجود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz. Jadi dengan kasidah yang pertama ni, pembuka ni, kita ingin Ustaz Raja Ahmad Mukhlis berkongsi apakah maksud mahabbah itu sendiri dari perkataannya, daripada maknanya, apa tujuannya, matlamatnya, sehingga kita sendiri mengerti apakah yang dimaksudkan dengan mahabbah. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Terima kasih kepada Amir dengan qasidah yang dibacakan tadi, sedikit sebanyak menggerakkan kerinduan kita kepada Nabi SAW, yang mana kalau kita faham, banyak mutiara-mutiara yang dapat kita ambil. Kalau tak faham pun, kurang-kurangnya dengar suara sedap nasyid pun seronok juga, kan? Jadi pengujian kita kepada Nabi SAW suatu ungkapan bagi kecintaan itu. Walaupun kita tak faham apa yang kita puji, tetapi kita menumpang pujian orang yang memahami pujian itu juga suatu kecintaan. Kerana itu, apabila kita bicara tentang cinta ataupun mahabbah, mahabbah ini ialah kalau di peringkat manusia ataupun peringkat hamba, mahabbah ini ialah suatu kecenderungan hati kepada yang dicintai. Dipanggil mailul qalbi liman yuhibbuhu. Kecenderungan hati kepada yang kita cintai. Jadi dia ada banyak peringkat cinta mahabbah ini. Dia ada peringkat keinginan untuk mendekat, keinginan untuk bersama, dan sehinggalah sampai ke tahap gharam, maknanya sentiasa rasa dekat walaupun jauh
yang dipanggil sebagai rindu. Rindu juga sebenarnya ialah nama lain bagi cinta, tetapi rindu itu ialah suatu perasaan kejauhan fizikal dalam keadaan kedekatan hati. Ada juga tahap fana bi hadrati al-muhib, tenggelam lebur dalam kebersamaan kekasih, maknanya tidak memisahkan jarak dan masa. Maknanya walaupun tidak dekat tetapi tidak rasa jauh. Ini tahap-tahap cinta lah. Tapi ianya bermula dengan kecenderungan untuk mendekati dan bersama dengan yang dicintai. Cuma cinta itu sendiri ada beberapa pendorong sesuai dengan kecenderungan hati kita itu. Ada beberapa motivasi yang menyebabkan kita cenderung kepada sesuatu itu. Ada cinta secara fitrah. Ini cinta sebagai seorang manusia. Cinta sebagai fitrah, maknanya ada tabiat. Cinta sebagai fitrah ini ialah cinta yang Allah letakkan dalam diri seseorang, sebagai contoh cinta anak, cinta kepada anak, cinta ayah ibu kepada anak, itu fitrah. Cinta anak kepada ibu juga fitrah. Ada cinta syahwat. Cinta syahwat ini sebenarnya bukan cinta, tetapi kecenderungan berlebih-lebihan dalam mengikut syahwat. Ini juga disimbolkan sebagai cinta hubu syahwat, cinta syahwat. Tetapi yang lebih sempurna daripada itu ataupun sebenar-benar makna cinta ialah cinta roh, cinta rohani. Cinta rohani ini ialah cinta ketinggian, cinta kepada sesuatu yang memang selayaknya dicintai. Cinta kepada sesuatu yang memang selayaknya dicintai. Jadi cinta ini ialah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang menghubungkan orang kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang manusia keliru, manusia sering menggambarkan bahawa semua kecenderungan hati itu sebenarnya ialah cinta. Jadi dia ada cinta dengan makna sebenar, dia ada cinta yang kita toleransikan maknanya. Kan? Kalau orang-orang sufi mengatakan bahawa kalau bukan cinta kepada Allah dan cinta kerana Allah, maka itu bukan cinta. Kalau cinta bukan kepada Allah dan bukan kerana Allah, maka itu bukan cinta. Maka itu hanya kecenderungan syahwat ataupun kecenderungan fitrah. Tetapi kerana orang tak ramai sampai ke tahap cinta kepada Allah dan cinta kerana Allah, maka ditoleransikan bahawa yang lain pun cinta jugalah. Maknanya dalam bahasa orang putih, kalau berhubungan kepada lawan jenis pun dikatakan sedang bercinta. Kan? Padahal berhubungan lawan jenis tu boleh jadi tanpa cinta. Jadi cinta ini bukan kerana tidak pernah dihayati dengan makna yang sebenar, maka yang makna yang salah pun jadi. Tetapi ketika Nabi SAW datang kepada kita, membawa cinta dengan makna yang sebenar. Cinta kepada yang tinggi itu. Kerana cinta ini sepatutnya orang tidak disakiti dengan cinta. Orang tidak disakiti dengan cinta. Orang hanya sanggup menyakitkan dirinya dengan cinta itu. Tapi bukan disakiti oleh cinta itu. Jadi orang sekarang kecewa dengan makhluk, kecewa dengan, kadang-kadang kecewa dengan anak dan keluarga pun kerana tidak mengikut apa yang diinginkan. Maka itu juga sebenarnya bentuk-bentuk keliru tentang cinta.
kan, keliru tentang cinta. Kerana cinta seharusnya tidak mengecewakan. Seharusnya cinta tidak mengecewakan. Sebab itu akhirnya satu-satunya cinta yang tidak mengecewakan ialah cinta kepada yang hakiki, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kerana cinta kepada Allah Taala tu sangat jauh, maka Allah Taala jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pintu. Pintu ketinggian cinta itu. Jadi sebelum kita sampai kepada cinta kepada Allah, kita kena pergi dulu cinta kerana Allah. Kita kena usahakan untuk mencapai cinta kerana Allah dulu. Dan pintu cinta kerana Allah yang paling jelas ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita susah, tak mungkin kita nak cinta anak kerana Allah. Payah, pasal sebelum kita cinta anak kerana Allah, kita dah cinta anak kerana fitrah. Jadi satu-satunya ukuran untuk bagi kita cinta anak kerana Allah ialah Rasulullah SAW. Kita lebih suka anak kita pandai matematik ke atau kenal Nabi SAW. Kita lebih suka anak kita buat sesuatu yang membantu urusan keduniaannya ataupun membantu urusan hubungannya kepada Allah dan Nabi SAW. Jadi, dan kita lebih marah anak kita dalam masalah keduniaan ataupun dalam masalah hubungan dengan Allah dan Rasul SAW. Jadi ini ialah ukuran-ukuran bagaimana kita boleh membaiki semula hubungan kita kepada makhluk melalui pintu cinta kepada Nabi SAW. Kerana itu para sahabat, setelah Allah utuskan Nabi SAW, maka mereka pergi kepada cinta kepada Allah. Tetapi sudah tentu pintunya kepada Rasulullah SAW. Jadi mereka dilatih untuk menjadikan Nabi SAW ialah segala-galanya. Sebelum akhirnya Allah menjadi segala-galanya. Orang yang apabila dia menjadikan Allah sebagai segala-galanya, orang yang apabila menjadikan Nabi SAW segala-galanya, maka dari situ akan dia menjadikan Allah SWT sebagai segala-galanya. Kerana itu Sayyidina Abu Bakar boleh mengeluarkan belanja, biaya kepada jalan Allah kerana sudah melebihkan Nabi SAW lebih daripada segala-galanya. Kerana itu ketika Nabi SAW bertanya, apa yang kamu tinggalkan wahai Abu Bakar? Setelah bagi semua ini, apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan isteri? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasul. Jadi pintunya memang perlu masuk kepada Rasulullah SAW. Jadi mahabbah ini sebenarnya suatu perasaan yang kalau sampai tahap yang kita tidak boleh jangka, maka dia akan melenyapkan pencinta itu dan membawa kepada kekasih. Kalau kita lihat perjalanan seorang pencinta ini, akan Allah tarbiyahkan untuk menghilangkan selain Allah dulu. Di hatinya lah, di hati. Sebab itu kalau kita ambil pelajaran daripada kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW dibawa perjalanan itu pada waktu malam. Kenapa malam? Malam ini ialah simbol orang-orang yang rapat pun tidur, musuh pun leka. Orang-orang rapat dengan Nabi SAW pun dah tidur dah. Musuh yang sentiasa memusuhi Nabi pun tak perasan dah. Mereka pun tidur sekali. Jadi ketika itu Nabi SAW bersendirian dengan Allah SWT kerana orang-orang yang menyayanginya pun tidak sedar, orang-orang yang memusuhinya pun tidak sedar. Jadi perjalanan untuk mencintai Allah SWT ialah perlu bersedia untuk tidak disibukkan dengan kawan dan lawan. Tidak perlu disibukkan dengan kawan dan lawan, akhirnya bersendirian kepada Allah SWT. Jadi perjalanan malam ini, walaupun kita nampak simple sahaja, tetapi malam
merumuskan cinta. Dan itu perjalanan Isra' Mi'raj ini ialah perjalanan malam kerana merujuk kepada bersendirian dengan kekasih dan fokusnya kekasih kepada kekasih. Dan itu para pengqasidah menyebut an-naumu 'alal 'asyiq haram. Kan? Kalau kita baca dalam maulid, an-naumu 'alal 'asyiq haram. Tidur ke atas perindu yang mencintai ini haram kerana pertama, mereka memang tak boleh tidur pun. Pertama maknanya mereka memang tak boleh tidur, diharamkan tidur pun sebab sibuk dengan perasaan. Dan yang kedua, kerana masa malam itulah sepatutnya mereka saling meluahkan perasaan. Kerana itulah Allah SWT menurunkan rahmatnya pada sepertiga malam. Kerana apa? Kerana ketika itulah siapa yang betul-betul sayang Allah saja yang bangun. Ceritanya nak bangun tengah-tengah malam itu bukan semua orang pilihan. Kalau boleh bangun tengok bola maknanya dia cinta bola. Kan? Tapi kalau Allah belum tentu macam tu. Jadi inilah perkara yang menjadi tarbiyah bagi para sahabat sehingga akhirnya orang yang paling sayang Rasulullah SAW, dialah yang paling sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Sayyidina Abu Bakar imannya tidak boleh ditandingi oleh penduduk Madinah semuanya. Kenapa imannya kepada Allah tidak boleh ditandingi oleh segala orang yang lain? Kerana penzahirannya pada cintanya kepada Nabi SAW tidak boleh ditandingi oleh orang lain. Jadi kenapa cinta kepada Nabi SAW ini menjadi isyarat petunjuk bahawa itulah tahap cinta kepada Allah? Kerana akhirnya orang tidak mungkin cinta kepada Nabi SAW tidak ada ruang terpegun, kagum dengan kecintaan kepada Allah. Sebab kalau kita melihat, dia sebenarnya Rasulullah SAW ini sebagai cerminan cinta. Cerminan cinta maknanya bagaimana kita mencintai Allah dan bagaimana Allah mencintai kita. Nabi SAW ini adalah cerminan cinta. Cinta bagaimana Allah menyayangi hamba-Nya. Lihat. Kalau kita boleh lihat kecintaan Allah SWT kepada Nabi SAW, kita tahu kalau Allah sayang seseorang, macam mana Allah buat? Pertama, adakah kalau Allah sayang seseorang, Allah akan senangkan hidupnya? Kan? Adakah Nabi SAW hidupnya senang? Tidak. Ketika Nabi SAW lahir, ayahnya sudah tak ada. Kemudian membesar dari kejauhan, membesar di Bani Sa'diyah kan. Kemudian akhirnya setelah pulang jumpa maknya bawa ke Madinah. Di Abwa, maknya meninggal. Kita boleh bayangkan anak kecil umur 6 tahun dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ni perempuan lah kan. Ummu Aiman hamba kepada Abdullah. Ummu Aiman ini perginya bertiga dengan Nabi SAW tetapi baliknya berdua. Kita boleh bayang anak 6 tahun tu kalau kita pergi bertiga dah 2 perempuan, 1 lelaki saja dia. Nabi SAW seorang dia lelaki 6 tahun. Kemudian dalam perjalanan pulang meninggal maknya. Kita boleh bayang anak kita yang 6 tahun dalam perjalanan balik tinggal berdua je dengan pembantu je. Mak depan mata mak meninggal dan Nabi SAW yang uruskan. Maknanya kita boleh bayangkan, kita pun umur berapa tahun baru uruskan kematian orang yang kita sayang. Saya Masya Allah baru tahun lepas menguruskan 2 orang, ayah dan nenek. Kan? Kita punya perasaan sedih tu bagaimana menguruskan jenazah, tapi kita boleh bayangkan Nabi SAW umur 6 tahun menguruskan jenazah ibunya. Melihat ibunya sudah tak ada dalam keadaan 6 tahun. Jadi kita boleh tahu perjalanan kalau sebab tu Nabi SAW menyebut
kepada kita, kalau kamu ditimpa musibah, ingat musibah aku. Sebab apa? Sebab pertama, tak ada orang lebih besar musibah daripada Rasulullah SAW secara zahirnya. Dan yang kedua, Nabi SAW menanggung banyak benda yang zahirnya musibah demi cinta kepada kita. Banyak benda yang kalau Nabi tak buat dakwah, tak musibah pun. Jadi dua sisi Nabi SAW ni sebelum jadi Rasul macam-macam jadi. Dan lepas jadi Rasul, memilih pula untuk menghadapi musibah itu untuk kita. Jadi ini perjalanan cerminan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada hamba. Maksudnya kalau sayang kepada hamba-Nya, maka mestilah bersedia untuk disayangi dengan cara Allah. Kata guru kami, Allah sayang seseorang ni, dia tidak letak dalam almari kaca. Kan? Kalau kita ni sayang kepada benda yang kita beli, Tupperware ke, apa ke kan, memang letak dalam cermin kaca, tak berabuk lah. Kan? Tapi Allah Ta'ala kalau sayang hamba-Nya bukan dalam cermin kaca dia letak, tapi dalam selut ujian. Dalam ombak musibah pun, supaya kita faham bahawa Allah sayang dengan cara Allah, bukan sayang dengan cara kita. Maka kalau kita lihat, tetapi adakah Allah sia-siakan orang yang disusahkan kerana Allah? Tidak. Nabi SAW tidak disia-siakan. Nabi SAW tidak disia-siakan. Dengan mana kesusahan yang dihadapi oleh orang yang mencari cinta Allah SWT tidak sia-sia. Kita lihat perjalanan Nabi SAW sentiasa Allah zahirkan dia bersama. Sampai Sayyidina Aisyah mengatakan, Innallaha yusari'u fi hawaka. Aku perhati Allah SWT ni sentiasa bersegera untuk ikut apa yang kau nak. Dan maknanya perempuan ni kadang-kadang dia perhati kan. Dia perhati apa Nabi SAW nak je, kadang-kadang memang Allah bagi terus. Tetapi adabnya Nabi SAW kepada Allah, apa yang dia nak lebih besar ialah tentang umat. Jadi pertamanya, kalau kita lihat bagaimana Allah memuliakan Rasulullah SAW setelah ujian, Allah tinggalkan sikit saja masa untuk tak bagi wahyu, sampai orang kata Tuhan Muhammad dah tinggalkan Muhammad. Akhirnya Allah pujuk, wadduha, kan, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi turun dengan surah Ad-Duha. Sebagai ulama katakan waktu pagi yang orang itu menghina Nabi SAW, demi waktu duha itu, ada yang mengatakan demi keagungan waktu duha yang menjadi masa yang paling baik sekali dalam kehidupan dengan cahayanya yang baik. Ada yang mengatakan waktu duha itu ialah nama simbol kepada Nabi Muhammad SAW. Cahayanya cahaya seperti waktu duha. Jadi, tapi Allah SWT akhirnya mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tak meninggalkan kamu dan tak pernah marah kepada kamu. Maknanya Allah SWT kadang-kadang beri kita musibah memang untuk pujuk. Kan? Kadang-kadang kita ni tak perasan bahawa di mana nak zahirkan bantuan Allah kalau bukan dalam masalah. Kalau kita tidak diberi masalah, di mana Allah nak zahirkan dia bantu kita? Kita tak ada masalah, kita pun hampir-hampir tak minta bantuan Allah. Bila kita tak minta bantuan Allah, hampir-hampir kita tak berkomunikasi kepada Allah. Sebab itu, kadang-kadang Allah beri kita musibah supaya kita lihat Allah akan bantu. Maka, apabila kita belajar tengok Rasulullah SAW sebagai cerminan bahawa bagaimana Allah sayang manusia, maka kita jadi, pertama, Tuhan yang menyayangi kita ni, dia ada sisi, kalau bahasa orang moden ni, dia ada sisi romantik lah. Romantik ni, dia buat benda ni halus je.
Dia tak obvious sangat. Romantik ni dia tak obvious sangat. Tapi tak obvious tu lah jelas. Kan? Kalau ketara sangat tak best pun. Orang pun ketika hari jadi surprise lagi seronok kan. Surprise tu lagi seronok daripada kita dah tahu tak. Alah, okey lah. Tapi surprise tu dia lain lah. Kan. Tak tiba-tiba je Allah Ta'ala lebih surprise daripada tu. Tiba-tiba je kan. So kita pilih, ada orang pilih untuk enjoy. Ada orang pilih untuk enjoy moment tu. Wah, indahnya Allah. Ada orang pilih untuk berkeras. Kenapa Allah tak ikut saya? Kan? Jadi Allah, kadang-kadang kita keliru sebab kita tidak bercerminkan cinta Allah kepada makhluk melalui Rasulullah SAW. Belajar dulu. Allah sayang Nabi SAW macam mana? Bukan Allah hamparkan permaidani merah, kapet merah. Tidak. Allah Ta'ala mengerah keringat, air mata, darah, akhirnya berbaloi. Berbaloi. Kita boleh lihat perjalanan kekasih Allah ni setelah hidup mereka bersusah. Cuba kita pergi Madinah lah. Kita pergi Madinah. Saya sering sebut, kalau kita pergi Madinah, kita mencapai ketenangan yang luar biasa. Mungkin sebab kita pun dari Mekah ke Madinah kan. Beza jauh pun. Walaupun dari Mekah. Kan? Bukan dari Los Angeles ke, dari New York ke. Kadang-kadang dari Mekah saja, dari Mekah ke Madinah lain. Kita boleh faham, maknanya Mekah tu dah bagus lah. Mekah tu Masya Allah lah, khusyuknya Masya Allah kan. Tapi sampai ke Madinah, luar biasa. Luar biasa. Ketenteraman yang ada di permukaan bumi, permukaan tanah itu represent siapakah yang sedang tenang di dalam tanah tersebut. Maknanya ketenangan yang kita rasa dalam Masjidil Haram, berapa orang, 1,000 juta orang yang merasa ketenangan itu, bagaimana jiwa insan yang di dalam makam itu. Ketenteraman apa yang dirasa. Kalau kita tengok bandar Madinah Al-Munawwarah ni dinamakan Munawwarah, seterang-terang ni. Bukan terang yang sakit mata, terang yang sangat indah kan. Kita boleh bayang bagaimana jasad yang di dalam makam itu dalam keadaan seterang apa, seindah apa. Jadi kita boleh bayangkan sebab permukaan bumi Madinah ni menunjukkan sahibnya itu di dalam nikmat yang sungguh-sungguh. Tetapi perjalanan hidup ni sabarlah 63 tahun. 63 tahun sabar hidup menyayangi Allah cara yang Allah nak. Kan? Tetapi apabila kita faham bagaimana Allah sayang kita, akhirnya kita lebih memilih untuk syukur daripada kena sabar banyak pun. Nabi SAW syukurnya pun dengan tak perasan sakit dah. Padahal orang sakit kan kena sabar. Nabi SAW syukurnya pun sampai sakit tak perasan dah. Kan para sahabat, Sayyidina Aisyah mengatakan, kau semayang sampai bengkak kaki, tapi kau dah diampunkan. Kan? Kau semayang sampai bengkak kaki, tapi kau dah diampunkan dosa sebelum dan selepas. Maknanya kau sudah dipelihara oleh Allah daripada kesalahan. Maka kita boleh bayang, kita kalau bengkak kaki mungkin dah tak larat nak semayang kan. Nabi SAW semayang ni sampai bengkak kaki. Tetapi masih saja mengatakan bahawa salahkah kalau aku jadi hamba yang bersyukur. Maknanya dengan sakit pun masih syukur. Dan dengan sebab syukur tu sehingga jadi sakit. Jadi kita boleh faham, kalau orang sakit ni sabar bukan syukur. Tetapi Nabi SAW punya syukur sampai sakit pun dah tak rasa. Wow. Jadi dah terbalik. Padahal Nabi SAW maknanya kerana musibah yang Nabi SAW lalui, perjalanannya ialah perjalanan cinta. Maka kata Rabi'atul Adawiyah, iza sahha minkal wudu fakullu hayyin. Kalau sah di sisi engkau ada cinta wahai Allah, maka semua yang lain mudah saja aku terima. Kan? Sebab itu para sahabat pun ketika
ayahnya meninggal, anaknya meninggal kan. Ayahnya meninggal, abangnya meninggal dan suaminya meninggal. Maka dia mengatakan, tengok Rasulullah SAW, maka dia kata, kullu musibatin ba'daka jalal. Semua musibah lepas engkau sikit saja ya Rasulullah, tak ada apa. Ayahnya meninggal, suaminya meninggal, abangnya meninggal, tapi Rasulullah SAW okey. Maknanya sehingga tahap itu orang merasa kecilnya musibah kalau sudah tenggelam dalam mahabbah. Cuma perjalanannya, of course lah, perjalanannya kita kena bercermin dengan cara Rasulullah SAW sayang Allah pula. Jadi dia ada dua cermin kan. Satu sisi Allah sayang makhluk macam mana, dan satu sisi makhluk sayang Allah macam mana. Sampai Nabi SAW ada sahabat kata, wahai Rasulullah, aku sayang kau dan aku sayang Allah dan Rasul. Maka Nabi SAW kata, kalau macam tu sediakan bagi musibah satu jubah khusus. Kau sayang? Okey, satu jubah khusus sedia untuk musibah. Standby. Kalau kau sayang, cerita ni satu baju standby untuk musibah saja. Pasal dia akan datang. Dan kalau orang rasa sayang Allah Ta'ala ni boleh dapat istana di dunia, nanti dulu lah kan. Maka sebab itu mahabbah Nabi SAW setelah maknanya tenggelam kepada cinta kepada Allah, akhirnya tangisan dan ketawa Nabi SAW pun dah bukan untuk Nabi lagi dah. Nabi SAW tidak ketawa untuk dirinya lagi, tidak menangis. Ketawanya pun untuk ummah. Kan kalau kita buka dalam kitab Syama'il, Nabi SAW punya ketawa tentang umatnya. Sahabat kata, kenapa kau tersenyum wahai Rasulullah? Dia kata, ada cerita dekat syurga kan, cerita dekat akhirat yang seorang hamba tu, Allah bukakan segala dosa-dosa kecil dia. Dosa-dosa kecil Allah buka. Tapi Allah tak cerita dosa besar dia. Dia orang ni dah takut dah. Alamak, Allah cerita dosa kecil pula dah. Kata Allah tanya, apa kau nak cakap? Maka dia kata, ya Allah, aku mengaku aku buat salah-salah. Akhirnya Allah Ta'ala kata apa? Kalau macam tu, aku ampunkan kau dan kau tengok apa dekat syurga ni. Semua keburukan kau, aku sudah gantikan dengan kebaikan, pahala. Maka apa hamba tu kata? Ya Allah, ada kesalahan lagi yang kau tak cakap tadi. Kalau maknanya, tadi dia hampir takut sebab Allah dah cakap sebahagian kesalahan dia yang kecil. Sekarang sebab dia lihat Allah dah gantikan semua kesalahan kecil dia dengan nikmat syurga, dia minta Allah sebut pula kesalahan besar dia. Supaya lagi banyak dia dapat. Allah. Orang tu dah takut. Tetapi setelah Allah cerita kebaikan dia, yang digantikan dengan daripada keburukan yang kecil tadi, dia nak Allah sebut juga dosa besar tu. Maka Nabi SAW ketawa sebab Allah Ta'ala terhibur dengan hamba tu. Dan Nabi SAW ketawa. Dan kita pun dengar hadis ni ketawa kan. Lucu. Maknanya, Masya Allah. Jadi Nabi SAW pun ketawanya tentang kita. Menangisnya lagilah. Nabi SAW punya tangisan jauh lagi banyak. Bahkan para sahabat keliru tertanya-tanya, Nabi SAW ni manusia yang sempurna kan. Nabi SAW ni manusia yang sempurna, tetapi kenapa Nabi SAW itu dia beruban kan? Maknanya uban ni ialah uban ni. Orang ingat macam kekurangan lah kan. Nabi SAW takkanlah uban pula kan. Nabi SAW pun mengatakan syayyabatni Hud wa akhawataha wal waqi'ah, dan yang mengubankan aku ni surah Hud dan surah-surah yang seumpama dengannya, wal haqqah wa amma yatasaalun, dalam riwayat yang lain. Jadi surah-surah ini semua menceritakan tentang kebinasaan umat dan hari kiamat. Yang mana Nabi SAW tak akan risau untuk diri dia. Kenapa? Kenapa Nabi SAW nak risau dengan kiamat? Nabi SAW tidak akan menghadapinya. Dan Nabi SAW dekat akhirat nanti tidak akan menghadapi kesulitan apapun yang orang lain rasa. Tetapi
yang menjadikan uban itu maknanya kerana ada sedikit rasa tekanan, ialah memikirkan kita. Kalau bukan kerana memikirkan kita, tak beruban pun. Jadi itu menunjukkan itu baru uban, maknanya ubannya kerana musibahnya kita. Begitu juga dengan tangisan Nabi SAW. Maknanya dalam hadis yang kita, kalau kita baca dalam riwayat hadis riwayat dalam perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW suruh Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW suruh baca surah An-Nisa, maka sampai ayat kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimanakah menurutmu sampai satu masa jika kami dibawa datang dengan setiap umat itu dengan saksinya. Maksudnya setiap umat yang mengingkari para rasul akan dipanggil rasul. Akan dipanggil rasul dan mengatakan, kenapa umat kau ingkar? Kamu sampaikan tak? Maka semua rasul kata, kami dah sampaikan wahai Allah, tapi mereka tak nak dengar. Kemudian Allah Ta'ala sebut, wajibna bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan kamu kepada haula, kepada mereka. Sebahagian orang mengatakan mereka itu ialah umat Nabi SAW. Kami datangkan kamu pula kepada umat yang ingkar kepada kamu ni sebagai saksi. Jadi, fanazara ilaihi fa'iza ainahu tanma'an. Maka ketika Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi SAW punya mata, maka sudah mengalir air mata kerana memikirkan bagaimana ingin menghadapi situasi bahawa satu ketika nanti dia kena berhadapan dengan orang yang tidak beriman dan dia kena jadi saksi kepada mereka. Saksi ni di akhirat, di dunia pun Nabi SAW dah sedih dah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi kan, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim in lam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Maka Allah Ta'ala ceritakan jiwa Nabi SAW sedih kerana orang-orang kafir tidak beriman dengan ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi di dunia pun Nabi SAW sedih dan memikirkan akhirat, situasi mereka pun Nabi SAW sedih. Sebab itu kita faham, kalau kita ada jiwa Rasulullah SAW, kita memandang dengan kacamata Rasulullah SAW, tak ada benda yang kita benci. Tak ada orang yang kita nak musuh. Sebab ini semua ialah orang yang kita tak suka pun yang buat dosa dengan kita, atau orang bukan Islam pun yang sedang memusuhi kita, ini semua ialah tangisan-tangisan Rasulullah SAW. Jadi, apa lagi kepada orang yang beriman? Kepada orang beriman ni, Nabi SAW mengatakan, syafaat aku bagi orang-orang yang dosa besar di kalangan umatku. Jadi besar mana pun dosa orang kepada kita, besar mana pun dosa orang kepada dirinya, tak ada sebab untuk kita membenci orang yang menjadi perhatian Rasulullah SAW. Inilah mahabbah yang kalau kita belajar, maka jiwa kita jadi, inilah orang, kita pandang dengan kacamata Nabi SAW, jadi indahlah. Ini maksud mahabbah itu indah. Allah. Kacamata Nabi SAW. Baik, itu mungkin banyaklah panjang cerita-cerita ni. Cerita-cerita memang tak boleh dicerita. Panjang. Masya Allah. Masya Allah. Baru banyak ni Ustaz. Tapi banyak. Saya pun Allah intro sampai macam tadi saya dapat kutip lah beberapa poin yang Ustaz sebut tadi, yang Ustaz sebut yang kalau orang sufi, bagi orang sufi, kalau cinta itu bukan kerana Allah, maka itu bukanlah cinta. Tapi itulah kita, sebab saya lah secara peribadi saya mendengar perkataan cinta ni daripada kecil lah, lagu-lagu cinta. Kalau kita tengok drama pun kita faham sendiri, tak payah mak ayah kita cerita, ini drama percintaan ni, dia ni suka ni.
kita memang dalam hati kita, fitrah kita memang kita tahu percintaan tu, kemahuan, kasih sayang. Kalau kita tengok cerita binatang kita tahu, oh mak gajah ni sayang anak dia, mak harimau ni sayang anak dia. Kita nampak dah cinta tu memang fitrah. Tapi bila kita meningkat usia ataupun dah pergi ke sekolah, kita mula dijamu ataupun dihidangkan dengan pengertian cinta yang sebenarnya, yang bukan yang sebenar-benarnya, yang tulen. Memang kita belajar dalam kelas agama, ustazah cakap cinta hanya kepada Allah, cinta hanya kepada Allah. Tapi sebenarnya bukan semudah itu sebenarnya. Bagi saya memang perlu seorang guru ataupun seorang guru lah, kita kata pembimbing, untuk kita betul-betul faham apa sebenarnya cinta yang dimaksudkan ni. Memang mudah kita cakap cinta kerana Allah, cinta kerana Rasulullah, tapi macam mana nak buat tu? Macam mana? Macam kuih lah. Kita tengok karipap ke donat ke memang sedap kan. Tapi kita tengok dia ada harga dia. Dia ada kos dia. Ada peruntukan-peruntukan tertentu untuk menjadikan hasil kuih itu. Jadi sebenarnya mungkin kat situlah kita boleh bawa apa? Gambaran bahawa semua benda tu perlukan ilmu, perlukan pengorbanan, perlukan bimbingan, perlukan seorang yang boleh memegang tangan kita untuk memberitahu kita bahawa cinta ini satu makna, maksud yang perlu dipelajari, perlu didalami. Sebab kalau tidak rugilah kita kalau kita faham cinta tu yang bukan sebenarnya maksud cinta. Pada Allah jugalah kita pohonkan supaya yang maha cinta ni mengurniakan kita kefahaman, membuka pintu ruang-ruang dan peluang untuk kita mendapat peluang lah, dibuka hati kita untuk mencari maksud tu dan menemui orang yang benar, orang yang ikhlas, yakni guru-guru yang benar di jalan Rasulullah SAW untuk membimbing kita memahami maksud cinta ni. Macam pagi ni lah Ustaz, saya ya Allah, saya syukurlah. Saya pun tajuk ni pun saya duk fikir macam mana saya nak keluarkan tajuk mahabbah ni. Tapi Allah jugalah yang gerakkan, yang apa kata pagi ni kita suruh Ustaz Raja Ahmad Mukhlis cerita sendiri macam mana kita nak fahamkan tu. Tapi sedikit sebanyak yang kita dengar ni alhamdulillah dah boleh jadi bekalan. Tapi kita nak Ustaz tambah lagi nanti kita akan bersama lagi insya-Allah kan di program-program yang insya-Allah kalau Allah izinkan setiap Isnin pagi kita akan bercakap tajuk ni lah. Tajuk yang sebenarnya bagi saya adalah kunci untuk kita relax, untuk kita faham yang sebenarnya dunia ini mudah bila kita dah faham apa cinta Allah kepada hamba dia, dan melalui pintunya baginda Rasulullah SAW yang kita masuk, insya-Allah kita akan terbimbing untuk menemui cinta Allah. Dan sesungguhnya Allah pasti memandang kita dengan rahmatnya. Allah pasti ada. Allah pasti, yang saya nak maksudkan dekat sini, bila kita diciptakan oleh Allah, pastinya kita yakin yang Allah buat kita ada matlamat, ada tujuannya untuk mengenali cintanya, insya-Allah. Jadi itulah Ustaz, apa lagi Ustaz boleh bagi sikit lagi pesanan untuk kita nak menjaga tu. Kalau kita dah dapat faham sikit tu, macam mana kita nak jaga cinta ni supaya dia makin bercahaya? Macam mana kita nak polish dia supaya tak lagi jadi karat ni? Macam mana Ustaz? Baik, para ulama bagi kita tips yang berharga, ya. Bahkan Nabi SAW pun menyebut al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu berada di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhaliluh, maka seseorang itu hendaklah melihat kepada siapa yang dia berteman. Khalil ini dalam bahasa Arab kawan rapat lah. Khalil ini satu makna teman mahabbah. Ada teman mahabbah yang maknanya orang memang, sebab cinta ni kan kita sebut tadi, cinta ni ada
cinta yang tulen dan ada cinta yang palsu. Tetapi kita gunakan istilah cinta palsu juga dengan nama cinta. Kan? Sebab benda palsu ni pun kita nak namakan apa? Namakan dengan nama yang sama lah. Tapi palsu lah. Maknanya still namanya sama. Tetapi hakikatnya bukan dia. Kan? Macam barang-barang ori, barang-barang jam tu juga. Jam original. Jam cetak rompak, jam tu juga. Dia cetak rompak lah. Ada yang reject Ustaz, ada yang reject original tapi reject. Reject pula. Betul. Jadi benda yang namanya sama tapi hakikatnya berbeza. Bila Nabi SAW sebut seseorang itu akan berada di atas agama temannya, teman karibnya, Khalil ni, kita faham dari sudut bahasa dulu, dia ada Zamil, dia ada Sadiq, dia ada Khalil. Zamil ni kawan-kawan yang kalau kita tak call pun tak kisah. Kita tahu kita kawan dia, taklah tak kawan tapi tak kisah kalau tak call. Ada Sadiq yang sekali-sekala kena call lah. Kan? Rasa macam dah lama lah tak kena bual lah. Itu Sadiq, member lah. Ada yang atas pada itu Khalil. Khalil ni sebenarnya ialah kekasih juga, tetapi di tahap kawan lah. Kawan rapat yang sayang betul. Bahkan sebahagian ulama mengatakan Khalil ni kita sanggup mati untuk dia. Sebab tu Nabi SAW mengatakan kalau aku nak ambil seseorang sebagai Khalil, lau kuntu mutakhizan khalilan latakhastu Aba Bakrin khalilan. Kalau aku nak berteman dengan rapat, aku nak jadikan seseorang tu Khalil aku nak jadi Khalil aku, maka Sayyidina Abu Bakar aku akan ambil. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ni aku sanggup mati untuk dia. Nabi SAW. Tetapi kerana Allah nak Nabi SAW hanya buat macam tu kepada Allah saja. Allah. Maka Nabi SAW kata okey, sebab Allah hanya ingin Nabi SAW sanggup mati kerana Allah saja, maka Nabi SAW akan pilih untuk mati kerana Allah SWT saja. Tapi kalau ada izin itu, maka Nabi SAW akan pilih itu. Maka sebab tu Khalil yang paling rapat ni, Al-Quran sebut al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Melainkan orang-orang bertakwa, teman rapat dia Khalil ni jamaknya akhilla lah. Khalil ni akhirnya dekat akhirat nanti pun sebahagian daripada sebahagian yang lain akan memusuhi. Persahabatan yang paling tinggi tahapnya pun akan jadi saling memusuhi kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ni maknanya Nabi SAW, Al-Quran ini menjelaskan bahawa persahabatan orang yang bertakwa mesti sampai tahap khullah. Mesti sampai tahap teman rapat ini. Kemudian ini sahajalah pertemanan, persahabatan rapat yang tidak akan terpisah di akhirat. Yang lain akan jadi musuh. BFF yang lain semua akan jadi musuh. Kecuali bertakwa kerana Allah SWT. Maka untuk mendapat agama cinta ni, dia panggil dinul mahabbah ni, mesti berteman rapat dengan orang-orang yang ada agama ni. Sebab Nabi SAW suruh berteman rapat, maknanya bahasa orang sufi suhbah lah. Kan? Bahasa orang sufi, sebab tu mereka namakan suhbah. Sebenarnya bukan berteman rapat sahaja, tetapi saling mengambil. Saling mengambil orang, maknanya saling pengaruh mempengaruhi. Dia kalau kita jumpa kelab pemain kumpulan yang sama, dia jadi lain. Kita punya sayang kepada kelab tu makin lain lah. Setiap hari timeline dia naik cerita pasal berapa result keluar setiap malam kan. Kita dah tak tengok pun. Tapi pasal kawan tu dia jadi seronok balik. Tiba-tiba menang pula dah. Kan? Maknanya pasal kita dah kawan, mula kita komen dekat dia je. Lepas tu kita pun mula share juga dekat kita punya kan. Dia dah jadi saling. Maknanya Faham. Jadi ini sebab fitrah kita begitu. Kita bila digalakkan oleh orang-orang yang begitu, kita akan kepada Allah SWT dan Nabi SAW. Permulaannya memang akan ada hidayah dan ada intibah, cahaya untuk kesedaran. Tetapi kena pupuk, kena kuat dengan together lah. Kena
bersama, macam kita pun sedang buat benda ni, usaha untuk kumpul kita punya clan lah. So, Clan. clan, so saudara, keluarga besar, clan mahabbah kita. InsyaAllah. Maknanya saudara besar kita, keluarga kita, untuk pergi ke arah saling-saling share lah sikit apa buah tangan yang kita ada kan. Kamu boleh consider, kita boleh kongsi, ada yang boleh baca, ada. Jadi kita kongsi semua sebab cinta ni kepada Nabi SAW ni boleh pergi jauh. Dia tak ada batas. Kita cuma tak ada kebersamaan untuk merangsang benda ni. Kadang-kadang bila kita, itu beza. Kalau orang yang dia ahli ilmu tapi dia tidak pernah hadir maulid, tak sama dengan ahli ilmu yang sentiasa dalam maulid. Ahli ilmu yang dalam maulid ni Allah beri futuh yang tak ada dalam buku pun. Maksudnya kita jumpa masyayikh kita cakap tentang Nabi SAW, kita kagum, dan sebenarnya Nabi SAW jauh lebih daripada itu pun. Tapi yang kita kagum tu pun dah jadi bekalan kepada kita lah untuk, Masya Allah, untuk tahankan cinta tu. Jadi sebab tak ada batas untuk kita sayang Nabi SAW, maka berteman, menjalas janas. Kata ulama, siapa yang duduk bersama maka dia akan terpengaruh. Jadi kalau minyak wangi tu, kalau kita tak boleh dapat hadiah dia kan, dia colek lah kat kita, takkan dia tak colek kat kita. Kan? Ataupun memadai kita bau wangi tu, kita bau wangi dia, okey lah. Kan? Macam tu lah. InsyaAllah, lezat. Maksudnya berkawan lah, bersahabat. Ataupun tadi Ustaz sebut tadi perkataan orang sufi itu, bersohbah, saling mengambil. Betul. Mengambil ilmu, mengambil apa lagi dia panggil, pengaruh, saling pengaruh, mempengaruhi kan. Macam tu lah. Sambil mengambil ahwal, ulama panggil ahwal. Keadaan. Okey. Sebab ilmu boleh diambil dengan pengajian, ahwal, perkataan boleh diambil dengan pengajian. Tetapi bersahabat ni akan kita ambil dengan ahwal. Pasal kita bila bersahabat dengan masyayikh contoh. Bila dia cakap pasal Rasulullah SAW, tiba-tiba dia menangis. Kita pun menangis sekali. Tadi tak rasa pun. Kan? Kan? Saya pernah bersahabat dengan masyayikh, tiba-tiba dia cakap, dia bangun tidur, dia kata, kamu tahu tak Rasulullah SAW memang sedang merindui kita sekarang. Lepas tu, kita asal tiba-tiba ni kan. Tiba-tiba je kan dalam kereta dia. Akhirnya dia kata dia merindui sebelum kita ada, takkan dia tak merindui kita setelah kita ada. Lepas tu akhirnya menangis. Kita pun menangis sekali. Tapi bila, yelah, momen-momen macam tu perlu ada orang yang macam tu lah. Orang-orang yang maknanya Sayyidina Ali pun teringat Rasulullah SAW ketawa, dan Sayyidina Ali pun ketawa. Jadi ahwalnya terpengaruh. Begitu kita nak rangsa dengan persahabatan itu. Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Subhanallah, ni memang topik yang paling best setakat ni lah. Yalah, topik Rasulullah ni topik yang memang yang tak akan pernah jemu lah kita dengar. Sebab memang dalam fitrah kita, saya percaya yang Allah memang dah pasang dah app tu kan. Tinggal lagi kita nak activate, nak upgrade kan. Dan kita nak upgrade lagi apa yang kita ada dalam ni, rindu kita, kasih kita. Dan salah satu usaha kita ni dengan mengadakan program ni lah Ustaz ya. Mengadakan program Seluruh Mahabbah ni adalah salah satu kaedah untuk kita mengaktifkan balik. Mengaktifkan balik perasaan rindu tu. Memang pagi ni boleh je kita buka cerita apa pun, cerita siapa menang, siapa kalah semalam kan. Boleh je, tak salah. Tapi Yalah. Kan best kan bila kita cerita. Allahu Akbar. Kan dia panggil, bagi saya benda ni menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesulitan, kepayahan kita. Macam Ustaz cakap tadi, saya Masya Allah, yang tu mahal lah untuk saya hari ni. Bila kita fikir tentang musibah, Rasulullah ingatkan kita, musibah Rasulullah lebih besar pada musibah umat dia sekarang ni.
Jadi bila kita fikir, teringat tentang tu, kita terpadam sikit lah musibah-musibah ataupun ujian kita yang kita rasa besar sangat ni. Kan? Tak tahulah apa musibah kita kan. Tapi sahlah Allah uji kita dengan apa yang kita sanggup lah kan. Ataupun kita mampu. Tapi musibah Rasulullah ataupun ujian cinta yang Allah bagi pada kekasih dia, kalau kita dengar pun kita tahu yang kita tak mampu dan bukan kategori kita lah nak dapat musibah macam tu. Contohnya tadi, anak yang kecil umur 6 tahun balik ke kampung atau pergi ke Madinah, on the way back ibunya meninggal dan dia yang menguruskan. Waktu umur tu boleh menguruskan betapa karismanya baginda Rasulullah SAW ni. Dalam kisah tu pun kita dah tahu umur 6 tahun dah boleh bertanggungjawab sampai macam tu. Maksudnya baginda Rasulullah ni bukanlah manusia biasa. Dah memang nampak dah clear. Umur 6 tahun mana ada orang yang berkarisma macam tu. Tapi bila kita dengar kisah macam ni, benda-benda yang super power punya cerita ni kita dah jadi tak valid dah. Ni cerita real, budak yang wujud, yang ada kisah dia tertulis ni dah melakukan tindakan-tindakan seperti orang yang dewasa, malah lebih hebat lah kan. Jadi memang ini adalah hadiah kita lah bila pagi ni kita mengingati baginda Rasulullah, mengingati kisahnya. Saya tak langsung, saya tak tahulah kalau ada orang yang special yang pernah Allah izinkan bermimpi ataupun pernah melihat sosok Rasulullah dalam mimpinya. Saya percaya waktu ni dia akan terbayang-bayang lah insan yang pernah dimimpinya tu kan. Jadi kita ni berdoa lah semoga Allah bagilah peluang walaupun sekali dalam hidup kita ni, dalam hayat kita ni, walaupun sekali dapatlah kita memandang susuk tubuh baginda Rasulullah SAW dalam keadaan yang hanya Allah sajalah yang boleh izinkan anugerah ni. Saya pernah dengar ada seorang yang soleh, murid dia pernah tanya, kalau saya tak silap ni adalah Habib Munzir Al-Musawwa, ada seorang murid bertanya dalam email lah, dalam website tu saya baca, kata murid dia rindu Rasulullah, dia selalu berselawat ke atas Rasulullah, tapi dia tak pernah dapat mimpi, dia tak pernah dapat macam mana yang selalu dia dengar orang-orang soleh dapat nampak Rasulullah, bermimpi Rasulullah. Dia tak dapat tu. Jadi dia mengadu pada guru dia Al-Habib Munzir Al-Musawwa. Jadi Al-Habib Munzir hanya menjawab, simple je. Habib Munzir Al-Musawwa jawab, sungguhnya mimpi itu adalah anugerah. Mimpi itu hadiah dari Allah. Jangan kita buat untuk dapat hadiah. Tapi kita dah buat. Tapi yang paling kita kena yakin sekali adalah bila kita berselawat sebanyak mana yang kita buat tu, walaupun kita tak mimpi, percayalah dan yakinlah bahawa Rasulullah memandang kita waktu tu. Rasulullah yang acknowledge, apa lagi Allah yang telah menyeru kita untuk berselawat ke atas kekasihnya. Ini dia kata apa yang lebih afdal, pandangan kamu ataupun pandangan Rasulullah. Jadi jawapan tu buat bagi kita rasa macam bukan matlamat kita untuk bermimpi. Walaupun kita teringin, kita memang teringin nak dapat hadiah kan Ustaz. Tapi Habib Munzir dah bagi tahu yang jangan kita buat sesuatu untuk hadiah, tapi yakinlah hadiah tu dah tersedia dan malah kamu dapat lebih baik lagi, yakni pandangan Rasulullah SAW yang lebih afdal memandang umatnya, dan insya-Allah tunggulah hadiah yang selebihnya nanti kan. Jadi benda-benda macam itulah yang saya rasa yang kita nak berbincang dalam program Seluruh Mahabbah ni, supaya kita dapat kembali merasai betapa Rasulullah SAW ada bersama kita dalam hati kita. Dan di saat ini di kota Madinah, tempat bermukimnya baginda Rasulullah SAW hingga saat ini, di mana para penziarah yang insya-Allah kita doakan moga lepas ini kita dah diizinkan semula untuk pergi berziarah ke kota Madinah. Insya-Allah Allah angkat musibah kita Ustaz. Mula dimudahkan untuk kita pergi berziarah ke kota Madinah yang kita sangat rindui ini. Masya-Allah. Jadi Ustaz tambah sikit lagi Ustaz. Lepas tu saya akan baca satu kasidah. Lepas tu insya-Allah kita tutup dengan doa. Baik, insya-Allah. Bab mimpi tadi kan ada ulama pernah
didatangi oleh muridnya, cerita, wahai Syekh, saya tak dapat mimpi jumpa Nabi SAW. Keinginan untuk mimpi jumpa Nabi SAW pun satu mukadimah yang besar, mana dalam mahabbah kita. Tetapi Syekhnya ketika diberi aduan itu, maka Syekhnya mengatakan, malam ni kau datang ke aku, kita makan malam sama-sama. Akhirnya bila makan malam, Syekhnya pun bagi makan roti, bagi dia makan cicah lauk-lauk lah, segala macam, dal apa semua. Kemudian Syekhnya katakan, kau terus tidur, jangan minum air kan. Maka itu fadilat dia. Kau tidur dalam keadaan tak minum air. Apabila dia tidur malam, maka esok pagi Syekhnya tanya, kau dah mimpi jumpa Nabi belum malam tadi? Dia kata, aku tak mimpi jumpa Nabi, Syekh. Habis apa yang kau mimpi? Saya mimpi saya berenang dalam kolam, dalam tasik yang besar. Dia kata, kenapa kau mimpi dalam tasik? Lepas tu dia kata, aku tak tahu. Maka Syekh kata, kau mimpi tenggelam dalam tasik sebab kau tidur dalam keadaan dahaga. Kau tak minum air. Dah makan segala macam-macam tetapi air tak boleh minum. Maka kerana sangat nak minum air, tak boleh minum sebab gurunya tak bagi. Akhirnya kau bukan sekadar minum, memang masuk dalam air terus. Masuk dalam tasik tu. Kalau kerinduan kau macam kerinduan kau kepada air itu kepada Nabi SAW, mestilah kau akan jumpa Nabi SAW. Maknanya ia ialah bagaimana kita menyemarakkan. Dan ada guru-guru kami mengatakan, mungkin juga orang-orang yang mencintai Nabi SAW ni, yang belum mimpi Nabi SAW, sebenarnya dalam banyak-banyak mimpi yang kita tak ingat, itu antaranya ialah mimpi dengan Nabi SAW. Tetapi belum masa untuk Allah pertahankan ingatan itu, sebab adalah hikmahnya. Tetapi macam Habib Munzir tadi sebut pun satu perkara yang betul kan. Pandangan Nabi SAW lebih kita utamakan daripada pandangan kita kepada Nabi SAW. Itu satu benda yang betul. Sama macam kemanisan berzikir. Kemanisan berzikir juga. Kemanisan zikir bukan kita seronok sedang ingat yang kita ingat Allah, tapi kemanisan zikir lebih tinggi Allah ingat kita. Allah ingat kita. Allah Ta'ala pun sebut, man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Siapa yang ingat aku dalam diri dia, aku akan ingat dia dalam diri aku. Jadi ketika kita ingat Allah dalam diri kita, kita sedang seronok Allah ingat kita dalam diri Allah. Itu yang lebih seronok. Kan? Ketika kita ingat Nabi, ingat Allah dalam majlis, Allah kata aku ingat pun dalam majlis yang lebih baik daripada kamu. Kan? Allah pun sentiasa ingatkan bahawa kau kena tengok aku ingat kau, bukan kau kena ingat kau ingat aku. Begitu juga pandangan Habib Habib Munzir tadi. Mana kita rasa Nabi SAW ingat kita, itu jauh lebih indah lah. Daripada kita merasa ingat Nabi SAW. InsyaAllah ada ruang untuk kita baik sangka. Mudah-mudahan kita pun pernah mimpi jumpa Nabi SAW walaupun kita ingat kan. Dan mudah-mudahan Allah akan beri kita peluang lagi, insyaAllah. Amin. Kata para ulama, banyakkan baca kitab Syama'il sampai bab mimpi Nabi SAW dan betul-betul niatkan ketika bab itu. Mudah-mudahan Allah beri kita qabul, insyaAllah. Amin. Baik, boleh kasidah satu. Okey, satu kasidah ni memang kena mengena lah dengan kita punya topik hari ni. Tajuk dia Busyra Lana. Masya-Allah. Busyra Lana. Saya first time Habib Ali suruh saya kasidah tu. Dia suruh saya kasidah ni, saya punya suspend nak baca kasidah ni. Balik rumah praktis. Sampai hari ni dah jadi saya punya favourite kasidah lah. Busyra Lana, insyaAllah. Yang menceritakan tentang kerinduan kita dan kabar gembira kita bila tercapainya cita-cita kita untuk bersama dengan baginda Rasulullah SAW, menziarahi baginda Rasulullah SAW dan para sahabat kota Madinah. Semoga kasidah yang saya akan baca ni menjadi satu doa buat kita semua yang mengikuti program ni dan belum mengikuti, insyaAllah akan ikuti program kita. InsyaAllah semoga kita dipanggil untuk bersimpuh di hadapan makam baginda Rasulullah SAW di kota Madinah
dan insya-Allah bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti insya-Allah. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الحنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الحنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى سل الوانا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين خري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين خري أعينا هذا هذا جمال المصطفى أنواره اللهم صل وسلم هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا طيبات ماذا نقول وفيك قد حال وفيك قد الله صل وسلم الله صل وسلم يا طيبات ماذا نقول وفيك قد هل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد النبي نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا روضة الهادي الشفيق وصاحبيه والبقيق يا روضة الهادي الشفيق وصاحبيه والبقيق
اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah Ustaz boleh tutup majlis kita pagi ni dengan doa dan insyaAllah kita doakan semoga Allah rezekikan kita lagi di hari Isnin yang mulia minggu depan untuk bersama lagi dalam program Seluruh Mahabbah. Bismillah Ustaz. InsyaAllah, Alhamdulillah, dalam siri ini kita banyak ambil istifadah daripada pengisian kita, qasidahnya dan sebagainya. Qasidah sebelum dan selepas tadi, qasidah sebelum mula dan lepas mula ni menghimpunkan dua makna yang besar, iaitu makna kerinduan dan kecintaan kita dan keinginan kita untuk bersama dengan Nabi SAW. Kita menompang baik-baik qasidah mereka yang indah ini supaya kita boleh sama-sama. Kalau kita pun tak berapa pandai nak buat qasidah macam tu kan. Kita menompang. Sebab itu qasidah ni mujarabah kan. Mujarab maknanya penawar yang baik untuk kita, kerana kita baca secara orang mencintai seseorang, kekasih itu menyebabkan kita termotivasi sama dalam kecintaan itu. Jadi itu besar peranan qasidah sebagai tarbiyah. Lepas tu dikatakan al-munsyid, mursyid. Munsyid, penasyid itu sebenarnya juga pemberi tunjuk ajar, mursyid kepada kita. Kerana al-insyad, irsyad. Kerana nasyid ini ialah petunjuk. Kalau kita tengok lagu Inqila Zurtum tadi, cerita pasal ziarah, cerita pasal ana allazi himtu fi hawakum yauman arakum yakunu aidi. Kan? Apa dia sebut? Ana allazi himtu fi hawakum yauman arakum yakunu aidi. Hari di mana aku melihat engkau ialah hari raya bagi aku. Allah. Begitu juga dalam Bushra Lana tadi disebut wa kulluna narjul usul. Semua kita mengharapkan pertemuan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan atas niat ini dan niat apa yang disampaikan dalam qasidah dan dalam pengajian kita ataupun pengisian kita tadi ala kulli niyatin salihah, insya-Allah Allah kabulkan dengan keberkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Amin. Arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. InsyaAllah, sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua yang menonton dan siapa yang share di Facebook dan siapa yang mungkin ingin berkongsi apa yang kita isikan pagi ini, boleh share di YouTube juga, di channel YouTube saya Amir bin Yusuf, InsyaAllah. Dan Ustaz Raja Ahmad Mukhlis juga selalu adakan pengajian juga, boleh ikuti Ustaz Raja Ahmad Mukhlis di media Al-Ihya ya Ustaz. Ya, betul. Dan juga Facebook Ustaz Raja Ahmad Mukhlis sendiri, insyaAllah. Semoga kita saling tumpang menumpang atas ilmu para guru kita, para sahabat kita. Seperti kata Ustaz tadi, marilah kita mencari sahabat atau memohon pada Allah untuk bertemu teman untuk membimbing kita ataupun khalil. Seperti kata Ustaz tadi, berteman dengan orang yang soleh ni, bersama dengan orang yang soleh ataupun kawan-kawan yang baik ini, secara tak langsung kita belajar, kita mengambil, saling pengaruh mempengaruhi
InsyaAllah semoga kita mendapat keberkatan orang-orang yang mendapat pandangan Allah, pandangan Rasulullah SAW. Semoga kita sentiasa istiqomah di dalam jalan yang lurus walaupun di dalam zaman mana, di dalam waktu yang macam mana pun, walaupun kita tahu kita ni lemah, kita ni penuh dengan dosa dan noda, tapi kita doakan semoga Allah sentiasa meletak kita dalam track yang betul, highway yang betul, bukan jalan-jalan kampung yang cuba-cuba kita nak try shortcut ni, tak ada dia. So kita duduk dalam jalan yang sabar, jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jalan para guru yang dan masyayikh yang sabar, yang paksinya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam program Seluruh Mahabbah, InsyaAllah minggu depan Isnin 10 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Thank you Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Salam.